Kita bersama pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian, iaitu Yang Mulia Cikgu Haji Awang Abdul bin Haji Awan Damit yang sudah pun bersama kami untuk menjelaskan Hari Mesra Pelanggan yang akan berlangsung bila, di mana tempatnya dan apa yang akan kita ketahui antara aktiviti-aktiviti yang akan dibawakan. Jadi Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Baik, kita terus ya bersama dengan tajuk kita pada hari ini Cikgu ya, berkaitan dengan Hari Mesra Pelanggan. Apa ni sebenarnya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Hari Mesra Pelanggan. Sebagai satu kementerian Kebudayaan dan Sukan, kami ini dalam bisnes masyarakat. Jadi visi kementerian ialah untuk mencapai insya-Allah bangsa Brunei cemerlang melalui 5 bidang atau 5 misi bersama. Yang pertama ialah berhasrat ke arah masyarakat yang progresif. Yang kedua, belia itu siaga masa hadapan. Yang ketiga, nampak dari yang itu ada 5 kan tak? Ya, mungkin dapat daripada logo tersebut. Yang ketiga, negara sukan kata ni negara sukan yang gemilang. Betul. Yang keempat, budaya kata ni tetap dinamik, tetapi warisan tani tetap dipelihara. Dan yang kelima, persekitaran yang inklusif dan produktif. Jadi Hari Mesra Pelanggan ini, apa yang kami buat di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ialah berkenaan dengan masyarakat. Jadi pada hari tersebut, masyarakat, rakyat, penduduk, remaja, kanak-kanak, dewasa, warga emas, OKU, artis, pemuzik, atlet, bolehlah hadir dan menyaksikan perkara-perkara yang kami hidangkan untuk bis kita yang dalam pelbagai bentuk pameran, bentuk persembahan, bentuk pemberigaan, dan ada beberapa perkara yang akan menjadi daya tarikan di sana nanti dalam majlis tersebut. Jadi Hari Mesra Pelanggan ialah sebenarnya hari untuk kami memberigakan produk dan perkhidmatan yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Sukan khusus bagi pelbagai bidang spektrum masyarakat. InsyaAllah. Jadi bila ni sebenarnya Hari Mesra Pelanggan ni? Terima kasih. InsyaAllah ia akan diadakan bermula pada hari Sabtu 24 Jun, esok lusa. Dan akan berakhir pada hari Isnin dalam masa 3 hari, di mana acara pembukaan resminya akan diadakan pada sebelah petang, 1:30 petang bermula 1:30 petang, dan akan diresmikan insyaAllah pada pukul 2 petang oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan dan Sukan. Dan kami juga menjemput ahli-ahli yang berhormat dan stakeholder yang berkepentingan untuk hadir dalam majlis tersebut. Selepas acara peresmian, kami akan membukakan kepada orang ramai untuk hadir beramai-ramai. Baik, mungkin dapat dikongsikan Cikgu di mana tempatnya bagi acara berkenaan diadakan? InsyaAllah, ia satu acara yang besar, diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Senar Bolkiah. Bukan saja dalam Dewan, malahan di luar pun ada beberapa program-program yang kami laksanakan. Dan ada juga beberapa program yang dilaksanakan khusus untuk membawa para mereka yang kita yang berminat untuk mengikuti jejak warisan di Bandar Sepagawan. Kami sediakan bas around ke bandar tempat-tempat museum dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini khusus untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat berkenaan dengan bidang tugas kementerian saya. Akan masuk kepada Nukarang nanti ke acara-acara yang dilaksanakan. Jadi dalam program ini memang hasrat kami ialah untuk menyatakan pada orang ramai, inilah produk, inilah perkhidmatan yang dilaksanakan oleh kementerian, dan ada beberapa perkara juga kami akan laksanakan di sana, iaitu khusus bagi bis kita yang bertanya tentang perkhidmatan yang selalu diperlukan. Sebagai contoh, hal-hal berkaitan dengan bantuan-bantuan, hal-hal berkaitan dengan permohonan-permohonan, menjadi ahli perpustakaan sebagai contoh, ataupun keperluan untuk membeli buku, kami buka kedai buku dan sebagainya. Salah satu juga tujuan mengadakan Hari Mesra Pelanggan ini ialah untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Plan strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan InsyaAllah akan berakhir pada tahun hadapan. Jadi kami akan dalam rangka untuk dalam membuat lagi plan strategik seterusnya 5 tahun ke hadapan,
memerlukan suara daripada masyarakat sebab kami bekerja untuk masyarakat. Betul. Jadi suara masyarakat ini diperlukan untuk kami mendapat feedback. Apakah lagi perkara yang perlu kalau bahasa orang punya to address atau mungkin ni beri penekanan terhadap plan strategik yang akan datang. Jadi dengan cara tersebut kami akan mengadakan satu tempat untuk menerima pandangan soal selidik untuk mendapatkan pandangan dengan perkhidmatan dengan produk kementerian dan kita bolehlah hadir dan berikan pandangan. Dan insya-Allah banyak lagi yang akan dilaksanakan sebab kami ada 5 jabatan dan beberapa bahagian semua akan turut menyampaikan melalui jariwara showcase dan perkhidmatan-perkhidmatannya insya-Allah. Okay. Jadi dengan adanya Hari Mesra Pelanggaran ni ada temanya kan? Kami punya tema ialah tema khusus yang diadakan dalam strategic plan bekerjasama dengan masyarakat. Bekerjasama dengan masyarakat. Jadi Kementerian Pendidikan dan Sukan seperti saya katakan tadi itu ialah salah satu daripada bidang tugasnya untuk menjaga masyarakat sebab dalam wawasan pun ada satu pilar penyediaan social blueprint untuk menjaga kemasyarakatan ini dari pelbagai aspek. Termasuk juga perkara-perkara yang berkaitan dengan memberi ilmu pengetahuan. Betul. Dalam bentuk sejarah, museum, bahasa, sastra dan membina satu masyarakat yang memang progresif, yang belianya siaga masa hadapan, yang atletnya itu nanti menjadikan negara kita ini sebagai negara sukan yang gemilang dan sebagainya insya-Allah. Baik, alhamdulillah cukup menarik juga pengusian daripada Cikgu tadi. Katanya tadi ada juga berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Malah juga ada disediakan bas ni untuk pengungsian ataupun pergi ke suatu tempat. Jadi rasanya ini satu tempat yang menarik juga kalau kita lihat juga dengan acara-acara tersebut dikongsikan. 3 hari akan diadakan ni Cikgu. Mungkin dapat dikongsikan berkaitan dengan hari pertama, hari kedua dan juga ketiga apa sahaja pengisiannya. Saya akan beritahu maklumkan sepenuhnya sebab biar kita datang dan melihat sendiri ataupun kita masuk ke laman web KKBS kkbs.gov.bn ataupun melalui Instagram dan Facebook Kementerian Kementerian Pendidikan dan Sukan. Tetapi yang dapat saya utarakan di depan habis kita ada beberapa pelancaran. Pertama kami akan melancarkan website laman Susawang KKBS yang baru. Yang kedua kami juga akan melancarkan Japim Cafe, Japim Brew, Cafe Japim yang akan memberikan perkhidmatan, membukakan satu ruang kafe di mana pekerja-pekerjanya ataupun yang menyediakan baristanya daripada mereka yang orang berkeperluan khas, daripada rumah-rumah kebajikan. Yang ketiga, kami juga akan rebranding atau menjenamakan semula, kalau teringat dulu kempen bersopan santun pada tahun 1998, 92, 98 dan 2001 ikon namanya nanti begitu di majlis tersebut. Yang ketiga kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pemberigaan sejarah. Ada satu sesi dipanggil bersama pengetua pusat sejarah. Ada lagi sesi kami menjemput influencer-influencer. InsyaAllah kita ni akan mendapatkan 1-2 influencer yang akan seolah-olah open mic dan akan berceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Kami menerima penyertaan daripada Persekutuan Pengakap Negara Darussalam. Kami juga akan mengadakan pelbagai bentuk pameran-pameran, perjalanan kebudayaan dan juga bagi mereka yang tidak sempat untuk menghantar video bagi pertandingan canang citra budaya, sila hadir mungkin pada hari Isnin sebelah petang di Dewan di stadium tertutup untuk mengadakan sesi audition untuk mengikuti pertandingan canang citra budaya. Dari segi belia ada satu wall yang dipanggil curahan rasa bagi kita yang ada pandangan-pandangan ditulis dan dilekatkan di satu wall dan sebagainya. Ada pelbagai aktiviti bersama atlet kita ni yang telah memenangi pingat emas di kejohanan Sukansi dan sebagainya. Pelbagai aktiviti-aktiviti laksanakan video koleksi arkib video lama-lama habis kita yang belum pernah melihat. Kami akan menyediakan koleksi tayangan video arkib dan yang saya nyatakan tadi itu akan ada bas
ia akan membawa para pengunjung yang berminat untuk menyelusuri Bandar Seri Begawan, tapi dari aspek tempat-tempat warisan. Duduk berhenti dan ada penerangan daripada pegawai muzium dan pusat sejarah. Inilah Muzium Adat Kebesaran Diraja, inilah Makam Dan Ayang, inilah dan sebagainya, apa yang berada di Bandar Seri Begawan. Jadi segala kegiatan yang dilaksanakan tersebut, termasuk juga persembahan-persembahan daripada pelatih-pelatih program khidmat bakti negara, alumni program khidmat bakti negara, dan sekarang ini ada program pembinaan jati diri di PKBN juga, akan diadakan beberapa kegiatan dan pelbagai kegiatan lain lagi yang khusus menarik perhatian orang ramai untuk mengenali lagi Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Bagi kita juga yang meminta, yang memerlukan perkhidmatan yang lain seperti menjadi ahli perpustakaan, bahan-bahan kajian, skim kebangsaan negara, skim SKN, skim kebajikan negara dan sebagainya, tu bagi kita yang memerlukan perkhidmatan permohonan untuk menjadi ahli pelatih PKBN, kami akan bukakan pelbagai reruai atau Englishnya booth, reruai booth untuk bis kita datang dan mendakapi kami, dan ianya dibuka kepada siapa sahaja bermula hari Sabtu petang sehinggalah hari Isnin petang, tetapi pada hari Sabtu dan hari Ahad kami akan tutup pada pukul 10 malam. Sampai ke malam. InsyaAllah. Jadi banyak juga acara-acara yang akan bersama BIS kita, khususnya penonton yang menyaksikan rampai pagi ketika ini. Dan kalau tadi adanya barunya website KKBS dan KP Japim, betul ya KP Japim? Japim Brew namanya. Japim Brew. Okey, dan rebranding, satu lagi kempen bersopan santun. Jadi untuk mengetahui semua ini ada pada hari Sabtu ini hinggalah pada hari Isnin ini nanti. Jadi kita ni ada satu video yang ingin kita saksikan dan kita akan saksikan kembali selepas ini. Jadi ini adalah promo yang telah kami siarkan di media sosial. Habis kita dilalukan untuk hadir bersama keluarga dan pelbagai permainan juga dilaksanakan. Kami akan mempamerkan permainan pasang yang terbesar, permainan congkak yang terbesar, dan pelbagai lagi kegiatan lain seperti kuis-kuis, pelbagai hadiah diberikan, permainan-permainan bahasa, sejarah, muzium, dan juga kalau biskit yang berminat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sukan dan sebagainya, ada persembahan-persembahan daripada wushu, daripada persatuan-persatuan sukan yang lain. Dan insyaAllah kegiatan-kegiatan ini kami bukakan untuk maklumat orang ramai. Dalam masa yang sama kami juga memerlukan feedback orang ramai, para pengunjung tentang perkhidmatan ataupun produk yang telah diberikan kepada masyarakat. Kata kuncinya bekerjasama dengan masyarakat. Bekerjasama dengan masyarakat. Kalau tadi ya Cikgu ya, ianya akan bermula pada 24 pada hari Sabtu ini, Sabtu, Ahad dan juga Isnin di stadium tertutup. Jadi macam mana ni letak kereta dan juga orang ramai yang hadir, yang mengikuti melalui menyusuri, tadi ikut bas satu kan, menyelusuri Bandar Seri Begawan. Jadi macam mana ni, macam mana mereka ni akan mengetahui bila tu ianya akan berlaku? Atur cara ataupun jadual bagi menyelusuri Bandar Seri Begawan, tapak warisan di Bandar Seri Begawan ini, Heritage Trail ini, ia terbuka selepas acara pembukaan rasmi itu, maka bas tersebut akan start bergerak. Ada masa-masanya ditentukan. Ya, insyaAllah secara hop on hop off pun ada juga. Tapi ada beberapa tempat saya yang diaga di bandara itu, sebab tadi mengambil kira kecemerlangan yang telah dicapai oleh Bandar Seri Begawan daripada dua anugerah yang telah diterima pada tahun 2017, iaitu ASEAN City of Culture, dan pada 2019 iaitu Islamic Culture Capital. Jadi telah dianugerahkan dan dinobatkan Bandar Seri Begawan mempunyai tapak warisan yang memang cemerlang di peringkat serantau dan antarabangsa. Jadi kami membawa pengalaman ini kepada para masyarakat. InsyaAllah akan disediakan beberapa orang
pegawai untuk memberi penerangan. Letak kereta insyaAllah stadium tertutup, insyaAllah akan mencukupi. Manakala kedudukan tempat kenaikan bas untuk menyusuri Bandar Pergawan Tapak Warisan ini akan diadakan di tempat khusus di pintu belakang stadium negara, stadium tertutup Kompleks Sukan Negara. Jadi kita dipersilakan untuk hadir beramai-ramai. Bukan saja di bandar, di dalam dewan pun pelbagai aktiviti, dan juga di luar pun kami akan menyediakan beberapa perkhidmatan daripada stakeholder kementerian juga yang terlibat dalam hal-hal berkaitan dengan jualan makanan dan minuman, keusahawanan, kesukarelawanan, semua ada di sana insyaAllah. InsyaAllah. Baik, cukup menarik juga Cikgu bila menyentuh tentang menyelusuri Bandarsari Pergawan ini. Ada bahagian kita ni juga di bahagian penerbitan juga mereka pun bertanya-tanya ni, katanya bila menyelusuri itu adakah hanya setakat di dalam bas saja ataupun ada juga tempat-tempat yang boleh kita ni turun? Ya, kami ada menyediakan beberapa tempat yang dalam berbentuk hop on hop off. Artinya turun, lawat, boleh bas lain lagi akan mengambil dan sebagainya. Jadi kami akan menyediakan perkhidmatan, termasuklah muzium-muzium, muzium alat kebesaran diraja, galeri pusat sejarah Brunei, makam Dang Ayang. Jadi perkara tersebut akan dilewati oleh bus kita. Dalam perjalanan pun akan diberi penerangan tempat ani apa, tempat ani apa. Ambillah masa untuk menjadi pelancong di negara sendiri. Dalam masa yang sama untuk memahami produk dan perkhidmatan Kementerian Kebudayaan dan Sukan yang diutarakan. Dalam masa yang sama juga kami melakukan suara bus kita, feedback daripada bus kita dalam bentuk mengisi nanti soal selidik yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan KKBS. Baik, difahami juga Cikgu ya, 3 hari ianya akan diadakan pada hari Sabtu, hari Ahad dan juga hari Isnin. 2 hari ini ada yang masih lagi bersekolah ataupun bekerja. Jadi mungkin dapat dikongsikan daripada pihak Cikgu sendiri objektif acara ini diadakan dan juga sasaran sebenar mereka yang mengikuti ataupun mengikuti acara-acara ini. Ya. Kami sebenarnya matlamat mengadakan ini yang Hari Mesra Pelanggan ini, yang pertama memperkenalkan untuk bus kita masyarakat, rakyat dan penduduk perkhidmatan yang ditawarkan. Yang kedua untuk membagi kepahaman tentang bidang tugas dan apa yang telah dilaksanakan melalui 5 perkara yang tadi itu. Ya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan maklum balas daripada para pengunjung. Skopnya dari kanak-kanak sampai warga emas. Dalam berbagai sektor, berbagai bidang, artis kah, ahli sukan kah, budayawan kah, masyarakat dan sebagainya, semua dipersilakan hadir untuk datang dan mengikuti, melihat aktiviti dan sebagainya. Seharusnya memberi feedback kepada kami. Ini amat berguna untuk memperbaiki lagi delivery kami di kementerian. Saya mohon untuk menjemput bus kita yang berada di rumah untuk hadir selama 3 hari ini. Memang 3 hari ini cukup pulang, banyak kan dilihat kan. Betul. Tetapi buat awal ini kami rasa kalau waktu sekolah kami juga menjemput pelajar sekolah untuk hadir. Betul. Dan golongan-golongan tertentu seperti guru-guru sejarah dan sebagainya untuk hadir sama-sama, dan memohonlah pada orang ramai untuk sama-sama hadir dan memeriahkan. Dan suara bus kita nanti dalam bentuk soal selidik itu kami perlukan untuk memperbaiki lagi produk dan delivery kami insyaAllah. Dan yang menariknya di sini, aktiviti-aktiviti yang diadakan ini banyak kuis. Selalunya soalan-soalan kuis ini bermacam-macam. Jadi perlu kita ni ketahui dan juga boleh kita ni ikutlah. Bukan setakat untuk anak-anak ketani, tani juga orang dewasa ni perlu ya. Betul. Ada teka rasa, ada tayangan video seperti yang dikongsikan, dan kalau tadi ada bahagian sukan kan, ada pencak silat, karate, wushu. Jadi banyak lagi aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat bermula pada hari Sabtu ini hinggalah hari Isnin ini nanti. Jadi begitulah antaranya ya, untuk sama-sama kita mengisi masa kita ini, walaupun mungkin pada hari Sabtu dan juga hari Isnin ada kaitan juga, tapi dengan adanya pengungsian berkenaan, semoga bus kita berkesempatan juga sekurang-kurangnya
ada aktiviti-aktiviti yang boleh diikuti melalui 3 hari berkenaan. Ya. Cukup menarik dengan adanya untuk mengetahui jadual kegiatan berkenaan. Habis kita boleh layari akan laman sesawang KKBS sendiri ya, di mana di sana akan lebih lanjut. Habis kita boleh rancang bila waktunya dapat mengumpulkan kanak-kanak, acara-acaranya. Yang menariknya berkaitan dengan kita ni menyelusuri bandar seri begawan. Itu yang menarik tu. Jadi memajau kalau dari tadi yang Pak. Sebenarnya untuk hint untuk bagi penerbit kita ni untuk membuat package program. Baik, ya, ini antara pengisiannya ya. Alhamdulillah ya, dan ada pengisian-pengisian yang akan dibuatkan selama 3 hari ini nanti. Jadi kita mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancang lebih awal lagi. Apapun ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Cikgu Haji Awang Abdul bin Haji Ondamit, iaitu pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian, kerana berkesudian memberikan penjelasan mengenai Hari Mesra Pelanggan. Terima kasih banyak Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.